Hadis yang ke-142 tu kita kata ada masalah pada riwayat dia. Hadis yang ke-143 ada diriwayatkan daripada Abu Dzar, daripada Imam At-Tirmizi, makna yang sama macam hadis yang ke-142 dan dipandang sahih oleh Imam At-Tirmizi hadis ini. Hadis yang ke-143 tu dalam kitab Bulughul Maram dia sebut macam tu sajalah. Walit Tirmizi an Abi Dzar nahwuhu wa sahahahu. Dia tak sebut matan hadis tu. Jadi saya bawakan matan dia daripada kitab yang lain, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna sa'id tahurul muslim, bahawa sa'id itu debu tanah yang bersih itu alat bersuci untuk orang Islam. Wa illam yajidil ma' 10 sinin, walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khairul lahu. Maka kalau dia telah mendapati air, kalau dia dah jumpa air, maka dia kena sentuh air pada kulit dia, yang tu yang lebih baik bagi dia. Makna dia kalau dah kita jumpa air, kita tak bolehlah lagi nak bertayamum, kita kena ambil wuduk lah. Kalau dah jumpa air, kita tak bolehlah lagi nak bertayamum, kita kena mandi jenabah lah. Makna kena guna air, tak boleh kita nak bertayamum. Hadis ini dipandang sahih oleh Imam At-Tirmizi. Jadi yang tu penjelasan tentang tayamum ini, kita kata dia tidak ada batasan waktu. Kalau macam tempat kita ni ketandusan air tu cukup untuk makan saja. Air ni cukup untuk minum saja. Makna dia kita sendiri kena duk catu-catu air tu. Bertayamumlah. Dan bertayamum ni dia tak ada batasan waktu. Kalau 10 tahun keadaan yang demikian, 10 tahun lah. Kalau 5 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah kita bertayamum. Sehinggalah kita kata keadaan tu dah stabil, air tu cukup, air tu kita kata banyak, kita kena berwuduk, kita kena mandi jenabah. Kemudiannya, dalam bab ni timbul satu soalan. Macam mana kalau orang tu dia dah bertayamum dah? Waktu tu tak ada air, dia dah bertayamum dah. Kemudiannya dia solat. Lepas dah habis bagi salam tu, duduk setengah jam, mai pula dah air. Kita kata rumah tu kena catu air, kena potong, bekat apanya pipe air tu terputus, pecah. Lalu air tak ada. Kita bertayamum. Kita solat Zuhur. Lepas setengah jam, kita kata air tu dah sambung balik, ada balik. Nak kena ulang tak solat tu, kita pergi ambil wuduk, kita solat pula dah lagi dengan berwuduk. Tadi dah solat dah dengan tayamum, tapi bila air ni ada, nak kena solat balik tak dengan berwuduk. Jadi ini satu persoalan yang mana ditimbulkan. Jadi dalam bab ni, soalan ini kita kata ulama sendiri berselisih. Ulama sendiri tidak ada ketetapan pada pandangan mereka. Pengarang Muntaqal Akhbar menjelaskan hadis ini makna dia hadis yang ke-142 dan 143. Hadis yang kata debu tanah itu alat untuk nak bersuci, alat nak ganti wuduk bagi orang Islam selama tidak mendapati air. Kalau dah jumpa air, makna kena berwuduk. Mana kalau tak jumpa air sampai 10 tahun pun kita tayamum macam tu lah. Jadi pengarang kitab Muntaqal Akhbar dia kata hadis yang tersebut itu mewajibkan atas orang yang mendapatkan air sebelum selesai solat untuk nak ulang solat dia. Makna kalau lah tadi kita bertayamum, lepas tu kita solat Zuhur 2 rakaat. Dalam duk tengah-tengah solat tu dengar bunyi pipe air duk turun. Jadi dalam duk solat tu air dah ada balik dah. Ikut Ibnu Taimiyah, dia kata kena diulang balik solat. Ambil wuduk, maknanya kita keluar daripada solat, kita ambil wuduk, kita ulang balik solat. Kalau tadi duduk rakaat yang kedua, ulang balik rakaat pertama sampai habis. Kalau dah duduk rakaat keempat dah, lepas tu kita kata air turun, samalah kita kata keluar daripada solat, pergi ambil wuduk, ulang lagi solat kita tadi ni. Yang ni pandangan daripada Ibnu Taimiyah. Pasal apa Ibnu Taimiyah berpandangan demikian? Sebab kata-kata daripada Rasulullah tadi. Nabi kata bila dia mendapati air, hendaklah dia mengusapkan air pada kulit dia. Makna bila jumpa air, kiranya kalau duduk tengah dalam solat tu, rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat, tak tahu air ada. Makna dia waktu tu kita kena sentuhkan kulit kita dengan air. Makna kena pergi ambil wuduk.
Lepas tu ulang baliklah solat kita. Ini alasan yang diguna pakai oleh Ibnu Taimiyah untuk dia nak berfatwa kena keluar daripada solat, ambil wudu, ulang lain solat kita tu. Yang ni pandangan daripada Ibnu Taimiyah. Nafi' menjelaskan Ibnu Umar telah bertayamum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira 1 atau 2 mil saja, dan dia bersolat asar. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedang hari masih terang, beliau tidak mengulangi solat asarnya lagi. Jadi Nafi' ni dia menceritakan tentang perlakuan sahabat. Macam mana sahabat buat? Tadi kita dengar pandangan daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni kita kata banyak-banyak generasi dah lah. Yang ni kita dengar perlakuan daripada sahabat. Sahabat buat macam mana? Ibnu Umar ni satu ketika, waktu tu dia adalah musafir, dia bertayamum. Tayamum tu pun dia solat asar tu, tempat tu tak jauh dah dengan Madinah, 1 atau 2 mil saja. 1-2 mil ni kita kata jauh tu tak berapa kerat sangat. Kalau tak silap saya ni dia lebih kurang anggaran 4-5-6 kilometer kot, kalau tak silap ingatan saya. Dia lebih kurang anggaran macam tu. Jadi apanya Ibnu Umar ni bila dia bersolat di satu tempat dengan bertayamum, tempat tu pula tak jauh dengan Madinah. Lalu bila dia sampai di Madinah, hari tu duk terang lagi, makna masih lagi dalam waktu asar. Tadi dia solat asar dengan bertayamum, bila sampai Madinah masih lagi dalam waktu asar. Ibnu Umar tak ulang solat dia lagi dah. Makna dia tak pi pun, masuk rumah, pi ambil wudu, solat pula dah lagi asar. Tak, Ibnu Umar tak buat demikian. Jadi ini daripada perlakuan sahabat untuk nak menunjukkan kata tak payah ulang solat dah. Bila kita dah solat dengan bertayamum dah selesai, tak payah ulang solat dah. Cukup dah solat dengan bertayamum tadi. Berkata fuqaha 7 Madinah. Fuqaha 7 Madinah ni ulama-ulama fiqh di Madinah. Yang ni kita kata 7 ulama yang kita kata yang top, yang terdiri daripada anak para sahabat. Anak para sahabat, anak mereka tu jadi fuqaha, ulama-ulama fiqh yang kita kata masyhur. Berkata fuqaha 7 Madinah ni, barang siapa yang bertayamum lalu dia bersalat, kemudian dia jumpa air, baik waktu tu ada lagi ataupun waktu tu dah habis dah, waktu salat tu ada habis dah, tidak disuruh mengulang salatnya lagi. Sama dia punya fatwa ni dengan perlakuan Ibnu Umar. Maknanya kalau kita dah solat dah dengan bertayamum, selesai dah, lepas tu kita pi kat tempat lain, waktu tu ada air, tak payah dah kita nak ambil wudu, nak pergi ulang lain solat kita, tak payah. Solat dengan bertayamum tadi dah cukup dah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad berpandangan orang yang telah bersolat dengan hanya bertayamum, bila dia jumpa air, dia tak payah ulang solat dia lagi. Ni pun kita kata pandangan daripada ulama mazhab yang 4 lah. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad faham yang sama juga. Bila kita dah bersolat dengan bertayamum, kita tak payah nak ulang solat dia balik. Yang ni kita kata kadang-kadang dia menimbulkan confuse ataupun keraguan. Kita kata rumah kita tu air tak ada, tak tahu air nak ada bila, air pun cukup-cukup untuk nak masak, nak makan, nak minum dan sebagainya, kita bertayamum. Kita dah selesai solat dengan bertayamum, tiba-tiba air tu ada pula dah, ada balik. Timbul kadang-kadang keraguan, aku nak kena ulang solat balik ke tak? Aku nak kena ulang solat balik ke tak? Nak ambil wudu ke tak? Jadi kalau ikut kita kata daripada sahabat, fuqaha 7 Madinah dan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tak perlu. Tak payah dah ulang solat kita dengan berwuduk. Cukup dah solat dengan bertayamum tadi. Berkata Daud dan Salman Ibnu Abdurrahman, tidak wajib mengambil wuduk, boleh terus bersolat dengan tayamum yang sudah dia kerjakan. Mengingat kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jadi berkata Daud dan Salman Ibnu Abdurrahman ini tak payah ambil wuduk dah. Cukup dah dengan kita solat dengan tayamum tu, cukup dah. Dan kalau kita duduk di tengah-tengah solat pun, jangan kita keluar daripada solat nak pergi ambil wuduk. Jangan. Teruskan solat sampai habis. Sebab apa? Sebab ayat Quran kata, jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Makna tadi kita bertayamum sebab keadaan kita memerlukan demikian. Lepas tu kita solat lah. Lepas tu bila dah ada ayat, kalau kita nak keluar solat, kita nak berwuduk, tu dah nama membatalkan amalan-amalan kita. Sedangkan membatalkan amalan itu kita kata dilarang. Jadi itu kita kata pandangan-pandangan
golongan yang berpendapat kata tak payah keluar daripada solat. Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Muzani, Al-Hadi, An-Nasir berpendapat wajib keluar dari solat bagi orang yang melakukan dengan tayamum apabila memperoleh air. Ini pandangan daripada Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Al-Muzani dan lain-lainnya sependapat dengan Imam Ibn Taymiyah. Makna kalau dah ada air, wajib keluar, kena keluar lah. Pasal Nabi kata tadi, bila dia menjumpai air, dia kena sentuh air pada kulit dia. Maknanya dia kena berwudu. Ni pandangan daripada golongan yang kedua pula. Menunjukkan kata wajib keluar daripada solat. Mesti keluar. Pergi ambil wudu, ulang lagi solat dia. Manakala Malik dan Daud berpendapat tidak wajib keluar dari solat, bahkan haram dan solat itu sah. Pandangan daripada Imam Malik tu dia kata tak wajib keluar daripada solat. Bahkan kalau keluar daripada solat, haram kita keluar daripada solat. Dan solat kita tu sah dengan bertayamum. Jadi alasannya yang itulah yang ayat Quran yang kita bawa tadi ini, jangan membatalkan amalan-amalan kamu. Ini semua kita kata pandangan-pandangan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama yang tersohor belaka kita kata. Ibnu Taymiyah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Muzani, semua imam hak kemas-kemas belaka. Cuma di sini macam mana cara kita nak mengambil pendirian. Yang ni sebagaimana yang lazim saya sebutkan, pandangan-pandangan ulama ini kita bawa sekadar untuk kita nak perluaskan apanya pengetahuan itu tentang permasalahan yang ni. Apa ulama ni kata, apa ulama ni kata. Tapi untuk kita nak mengambil pendirian, bukan kita nilai atas majoriti. Bukan kita menilai, siapa yang paling banyak sekali. Apa berpendapat sekian. Kita ikut hak paling ramai. Tak. Dia bukan ikut majoriti, dia bukan ikut minoriti. Dan dia bukan ikut lesen ulama tu. Hak mana ulama yang lagi kemas, hak mana ulama yang lagi besar gelaran dia, pangkat dia ada. Dia bukan ikut hak tu. Bila kita nak menilai satu-satu pandangan, kita menilai berdasarkan kesahihan riwayat, kesahihan hujah. Yang mana yang ada hujah yang kuat daripada Al-Quran dan hadis Rasul, yang tu yang kita ikut, yang ni yang kita ambil. Maka dalam bab ni para hadirin, hadis yang mana Rasulullah sebutkan tadi daripada Abu Zar ini, bila kita memperoleh air, hendaklah kita mengulang solat kita tu. Hendaklah kita sentuh kulit kita tu dengan air. Makna dia ambil wudu, solat lain. Hadis daripada Abu Zar ini, kalau kita perhati tengok, ada hadis lain yang membatasi makna dia. Ada hadis lain yang kita kata membantah dari sudut kefahaman dia tu. Iaitulah hadis yang ke-144.